Didik TV KPM. Cantik soalan tu. Saya suka soalan-soalan begini daripada Syafiqah. Okey Syafiqah, jom sebelum kita pergi, saya suka bawa murid-murid kita dan Syafiqah juga menganalisis. Kan zaman sekarang kan zaman kebat kan. Kita kena banyak menganalisis semua di luar kotak. So jom kita sama-sama lihat gambar yang ada di sebelah saya ni. Okey, gambar yang ada di sebelah saya ni kita nampak ada dua gambar. Yang pertama gambar ni adalah adanya hakim dan suasana dalam mahkamah. Okey, yang kedua ni ada hakim, ada juga juru-juru yang lain, ada orang yang bersalah dan juga suasana di mahkamah. Okey, daripada dua gambar ini, okey, dari dua gambar yang ada di hadapan sekarang ini, boleh tak murid-murid di rumah dan juga Syafiqah relatekan sebenarnya apa yang cuba nak disampaikan dengan kita punya subtopik seterusnya ni sebenarnya? Okey, baik. Subtopik kita adalah berkenaan dengan peranan hakim. Kalau kita lihat kan. Okey, jadi kalau kita lihat dalam gambar yang diberikan oleh ustaz ini, apa yang saya boleh nampak adalah contohnya ustaz dalam suasana mahkamah tu, peguam-peguam sedang memberikan diorang punya hujahan lah. Ya, betul. Hujahan dan bukti-bukti dan sebagainya. Jadi hakim ini ketika mana mereka mendengar, mereka harus membuat keputusan daripada hujahan yang disampaikan oleh peguam tersebut. Jadi kalau dalam gambar ni, hakim nak bagi keputusan, nak beri keputusan. Okey, tepat sekali. Sekali lagi tahniah diucapkan. Memang tak salah lah jadi Syafiqah berada di sini. Okey, ini peranan hakim adalah hakim banyaklah di tugasannya adalah hakim nak memberi keputusan yang adil. Mestilah kalau tugas hakim mestilah bagi keputusan yang adil. Dia tidak ada hakim katakan hakim ni tidak adil. Jadi hari ini kita akan tengok seterusnya adalah peranan seorang hakim dalam perundangan Islam atau dalam sistem kehakiman Islam. Jom. Jadi gambar kita dah teliti dah pun gambar kan. Kita dah teliti gambar ni macam mana Syafiqah cakap, itulah peranan hakim memberi keputusan. Itu salah satu daripadanya. So kita tengok apakah peranan hakim seterusnya. Yang pertama peranan hakim macam nantinya menjatuhkan hukuman secara adil dan saksama setimpal dengan kesalahan. Macam ni tadilah, macam Syafiqah sebutkan, saya dah masuk dalam intro tadi. Seorang hakim mestilah menjatuhkan hukuman secara adil. Yang kedua, peranan hakim juga adalah menjatuhkan hukuman dalam keadaan tenang. Dia mesti dalam keadaan rileks, tenang, tidak gopoh-gapar, tidak pening dan tidak dalam keadaan tidak sihat. Dia mesti bukan atas tekanan atau apa, mestilah hakim itu menjatuhkan hukuman dalam keadaan yang sangat tenang supaya tidak mengganggu dia punya hukuman yang dijatuhkan. Okey, yang ketiga, hakim juga berperanan menjatuhkan hukuman tanpa ragu-ragu kepada pesalah. Maksudnya sebab tu hakim ni kena tegas, kena betul-betul yakin dengan keputusan yang dia akan keluarkan kepada pesalah tersebut. Kalau memang pesalah itu salahnya A, maka dia kena keluarkan kesalahan, dia kena akta-akta, fakta-fakta yang seterusnya. Jadi seterusnya yang keempat, seorang hakim mestilah membebaskan tertuduh jika didapati terdapat keraguan dari segi bukti dan hujah. Maksudnya kalau dah cari bukti dan hujah, dah cari segala, maksudnya dah hujung sekali memang tak ada yang sahih. Tak ada yang jelas, tak ada yang masih semua bukti masih diragui. Mungkin bukti ni cakap A, bukti ni cakap B dan kesan-kesan yang lain semua tak meyakinkan hakim, maka hakim boleh membebaskan tertuduh di situ. Jadi peranan hakim ni ada 4 saja, Syafiqah, dalam Islam. Senang, tak susah. Tapi walaupun nampak 4, berat dia di bahu hakim tu sangat berat. Kalau kita tengok ni kan. Okey, jadinya menjadi seorang hakim pastinya mestilah adil, mestilah mengeluarkan dalam keadaan tenang, mestilah mengeluarkan hukuman tanpa ragu-ragu dan yang terakhirnya mestilah membebaskan tertuduh kalau ada keraguan dalam pembuktian. Mudah je kan? Mudah. Mudah. Dia dah. Okey. Seterusnya, dengan kemudahan yang ada inilah kita ada sikit kuis-kuis lagi, ada sikit proses pembelajaran seterusnya. Apa yang kita nak buat ni? Jom kita tengok. Berdasarkan peranan hakim yang tertera tadi, anda diminta untuk menyiapkan satu peta minda berkaitan tajuk tersebut. Peta minda ni kita tak perlu, kalau nama peta minda zaman-zaman kita belajar kan Syafiqah, kita tak perlu kepada yang banyak ayat panjang-panjang. Pastinya ayat pendek, key point untuk kita jawab benda tu, untuk kita ingat perkara tersebut. So hari ini sebab biasanya saya akan minta pelajar-pelajar lain buat. Jadi sebab pelajar lain tak ada, murid lain tak ada,
kita berdua lah. Syafiqah boleh, buat boleh. dengan papan putih. Saya buat dekat Smart TV ni lah. Jadi mana yang kita ambil 2 minit je lah. 2 minit pun macam lama. 1 minit lah. 1 minit. 1 minit agak-agak. Okey, siapa buat paling cepat, paling cantik, kira-kira pemenang lah. Okey. Saya nak ajak juga. Saya nak ajak juga murid-murid dekat rumah. Jom sekali. Sama-sama Murid-murid kita sekali buat kita buat. Sambil-sambil tu kan Minda. buka peta minda. Okey, jom kita Tentang tengok. peranan hakim kan Ustaz? Yes, Okey. tentang peranan hakim. Kita cek balik sekali lagi lah. Okey. Peranan hakim ni ada 4. Saya nak key point je. Saya tak nak panjang-panjang macam ni. Okey, boleh-boleh. InsyaAllah. Key point dia je. Yang ni ada 1, 2, 3, 4. Alright, Okey, boleh-boleh. jelas Okey, saya jelas saya pun kena buat ni. Benda-buat juga nak kena buat ni. Okey, kita cuba 1 minit dari sekarang. Macam mana nak buat saya pun tak pandai ni. Kejap, Saya mula dulu Ustaz. Okey, teruskan. Tak apa. Sekejap, mana ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillah. Apa yang saya nak buat ni? Okey, untuk peranan hakim kan Ustaz kan? Okey. Jadi murid-murid kat rumah pun kita buat sekali buat cantik-cantik tau. Ya, buat Senang nak cantik-cantik. buat nota nanti. Sebab Baca terus. saya suka nota yang cantik. Saya Okey. memang suka, kalau pelajar saya tahulah memang saya suka nota yang cantik. Tapi saya pun buat tak apa-apa nak cantik. Tak apa Ustaz, kita sama-sama buat Ustaz. Okey. Jadi kiranya Ustaz, peranan hakim ni sangat-sangat besar lah kan Ustaz kan? Sangat besar dan sangat berat, Syafiqah. Sangat berat Sangat berat. Menjadi seorang hakim ni sangat berat lah. Maksudnya tak boleh mudah-mudah sahaja bagi keputusan. Ya, betul. Tak boleh semudah-mudah itu untuk bagi keputusan. Macam mana saya nak buat ni? Bolehlah kan? Okey, memberikan masa ni. Okey. Okey, 30 saat. Okey, yang kedua. Adik-adik buat juga, jangan tak buat. Buat kat rumah tau. Jadi kalau untuk pengetahuan Syafiqah, seorang hakim itu sebenarnya dia bukan sahaja perlu adil, tapi dia juga perlu jujur. Dia perlu tengok tulisan Arab. Alamak, kalah lah saya. Okey, dia perlu pelbagai lagi untuk menjadi seorang hakim. Dan dia sangat berperanan penting dalam mana-mana mahkamah. Kan. Yelah kan Ustaz, sebab kalau contoh Ustaz bukti tu tak kukuh lagi Ustaz. Ya, betul. Tiba-tiba dia bagi keputusan disebabkan dia ada rasa macam kesian. Kan kesian kan? Maksudnya contohlah rupa-rupanya pesalah yang lain tidak diberikan hukuman. Tapi pesalah tersebut yang sepatutnya tak bersalah tapi dijatuhkan hukuman. Bahaya macam tu. Itu kan? sangat bahaya. Itu yang sangat-sangat bahaya berlaku di atas muka bumi ini sebenarnya. Dia jadi penganiayaan. Penganiayaan zalim. Zalim dalam Islam kan tak boleh kan? Okey, saya dah lupa. Okey. Saya belum siap. Sikit lagi. Apa ya Ustaz? Okey. Okey, the last one. Akhir sekali. Kalau contoh kan Ustaz, kalau contoh sesuatu kes tu kan Ustaz, kalau tak ada bukti yang kukuh, apa yang patut hakim buat Ustaz? Hakim kena cari jugalah. Maksudnya kena cari, patut kalau tak ada bukti yang kukuh tadi, kalau bukti itu diragui, maksudnya dia kena akan cari saksi, cari bukti-bukti yang lain. Tapi kalau memang dah tak jumpa, dia akan pergi kepada peranan hakim yang keempat. Peranan hakim yang keempat, hakim boleh bebaskan orang yang diragui. Itu dia. Nampak tak di situ? Nampak. Ya Jadi, Allah. saya pun dah siap dah ni. Nampak perbezaan langit dan bumi, okey? Okey. Nampaknya dah siap kan? Syafiqah dah siap. Okey, sebenarnya peta minda ni dah lama kita amalkan daripada dulu. Sekarang dia ada banyak lagi, bukan sekadar peta minda, ada peta aiting dan sebagainya. Tapi saya lebih guna suka peta minda ni sebab dia luas. Okey, dia luas. Okey, saya cerita sikitlah apa yang Syafiqah cuba huraikan dengan peta minda Syafiqah tu. Sikitlah. Baik, okey. Saya suka awan. Saya buatlah guna awan. Kalau adik-adik suka bintang ke, boleh guna bintang dan sebagainya. Okey. Jadi topik dia peranan hakim. Lepas tu yang pertama, dia mestilah seorang yang adil. Kenalah seorang yang adil. Yang kedua, dia mestilah seorang yang tenang. Kalau contoh nak buat keputusan, tenang. Ya, tak betul. bolehlah contoh baru balik pasar dengan keadaan yang tergopoh-gopoh tu bagi keputusan. Tidaklah boleh begitu. Okey, yang ketiga, mestilah membuat keputusan dengan tiadanya keraguan. Maksudnya jangan ragu-ragulah dengan bukti yang ada semua. Dan yang keempat, kalau contoh bukti yang dihadirkan oleh peguam-peguam ada juga masih ada ragu-ragu, perlulah untuk membebaskan pesalah tersebut.
Dan ini saya nak gambarkan bahawa peranan hakim sangat-sangatlah besar dan penting. Macam tu Ustaz. Hebat. Macam pembentangan dekat sekolah dah rasanya kan. Okey, kalau saya pula saya pilih pokok sebab pokok nak menunjukkan peranan hakim tu sangat penting sebab pokok tu jati diri kuat. So macam itulah. Sama juga ceritanya lain cuma jangan tengoklah dia buruk sikitlah. So jadi kat sini kalau kita buat pertandingan terang-teranglah Syafiqah menang. So bagilah dia 100 markah tepukan. Tahniah diucapkan kepada Syafiqah. Jadi jelaslah kat sini Syafiqah bahawa peranan hakim ni sangat penting. Peranan hakim ni ada 4 tadi, adil, tenang, tak ragu-ragu dan juga dia bila ada sesuatu yang meragukan dalam saksinya ke dalam pembuktian maka dia tidak boleh menjatuhkan hukuman dan boleh melepaskan tertuduh. Dan hakim memang sangat-sangat memerlukan perkara-perkara ini untuk menjadi hakim yang hebat. Didik TV KPM